Perkara 21. Qala musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid darin amin. Saya ada janji apa-apa ke nak terang kan bulan minggu lepas? Tak ada apa 21. Hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Sebelum imam bagi salam, makmum masbuk dia bangun. Apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyangnya, sebelum imam memberi salam tanpa niat mufaraqah, nescaya batallah sembahyangnya. Dia bangun sebelum imam bagi salam, memang batal. Sebelum imam bagi salam dia bangun, memang batal. Tapi kalau dia bangun sebelum imam bagi salam dengan niat mufaraqah, tak batal. Hukum dia harus. Dia tak nak ikut imam tu, contoh kan. Maknanya kalau nak keluar daripada ikut imam ni, dengan syarat dia mesti kena niat mufaraqah. Dia tak boleh buat perbuatan dia bercanggah dengan imam sekiranya imam itu berada di landasan ataupun di rukun yang betul. Kalau imam itu berada pada rukun yang tak betul, itu lain. Yang itu kita boleh lajak. Contoh, imam duduk tahiyat akhir pada rakaat ketiga, kita bangun pada rakaat keempat qiyam. Boleh. Sebab apa? Imam bukan di tempat yang betul. Kalau imam di tempat yang betul, kita follow imam. Kalau kita lajak satu daripada imam tanpa sengaja, sah. Tapi kalau tak sengaja, batal. Itu dia panggil musabaqah, saya ada sebut tu. Apa dia musabaqah? Gerak dulu pada imam. Nak gerak dulu pada imam boleh tak? Boleh, dengan syarat niat mufaraqah. Itu lah. Dengan syarat niat mufaraqah. Kalau nak gerak dulu pada imam, boleh dengan syarat niat mufaraqah. Kalau gerak dulu pada imam, yang mana imam salah pada rukunnya, sah. Kalau gerak dulu pada imam, yang imam pada tempatnya, tapi kalau tak niat mufaraqah, tak sah. Okey, boleh faham Jadi hal ni, imam berada di tempat yang betul dan kita bangun tambah rakaat sebelum imam bagi salam, mesti niat mufaraqah. Demikianlah bandingannya. Batallah sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana menambah rakaatnya tanpa berniat hendak menambahnya. Sunat mutlak 2/4. Tengah buat 2, tengok ish ada masa lagi, kita bangun rakaat ketiga dan keempat. Pada asalnya memang kita hajat nak buat 2 rakaat. Tapi masa dah rakaat kedua, kita rasa macam ish ada masa lagi, dia bangun pada rakaat ketiga keempat. Nak bangun pada rakaat ketiga keempat tu, masa tahiyat tu, dia dah niat untuk bangun ketiga dan keempat. Kalau dia tak ada niat untuk bangun, tambah rakaat, lagi 2 rakaat untuk 3 yang keempat pun tak sah sunat mutlak dia. Mesti kena ada ni. Okey, boleh? Senang ke ni? Faham ke? Diam ke? Pening? Saya ulang balik ke? Ulang balik? Okey. Kalau pening, tolong angkat tangan. Saya ulang balik. Kita ikut imam. Katalah kita masuk pada rakaat kedua, kita ikut imam. Imam sepatutnya bila imam bagi salam, barulah kita bangun, kita tambah rakaat, betul? Yang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita bangun, tambah lagi rakaat yang tertinggal tu. Okey, perbahasan ni, sebelum imam bagi salam, dia bangun tambah rakaat. Sah ke tak sah? Tak sah sekiranya tidak niat mufaraqah. Jadi maknanya kalau niat mufaraqah, sah. Macam mana niat mufaraqah? Macam ni, aku keluar daripada mengikut imam, ataupun
aku sembahyang sendiri dan tidak mengikut imam. Dah, itu maksudnya niat mufaraqah. Dia tak nak langsung. Dia ada niat untuk tidak ikut imam. Sekali dia niat tidak ikut imam, dia bangun tambah rakaat sebelum imam bagi salam, sah. Tapi kalau dia bangun tambah rakaat tanpa niat mufaraqah, tak sah. Okay, nampak? Tak dapat. Kalau keluar saja-saja tak dapat. Saja-saja keluar tak dapat. Keluar bersebab dapat. Yang dapat pahala ada berapa keadaan? Yang dapat pahala kalau mufaraqah? Ada 2 keadaan. Pertama, kalau imam tinggalkan rukun, kita mufaraqah solat. Mufaraqah solat, kita dapat pahala jemaah. Kedua, kalau imam meninggalkan sunat, kita mufaraqah solat, kita mendapat pahala. Pahala sunat. 3 lagi tak dapat pahala. Ketiga, saja-saja mufaraqah. Keempat, mufaraqah ada sebab hal lain. Nak ambil ubat. Itu pun tak, pahala jemaah dapat separuh. Dan yang kelima, yang ini lagi tak boleh. Sembahyang di khalayak ramai. Jemaah dekat padang contoh. Orang nampak kita sembahyang jemaah, jangan keluar. Kalau keluar itu jadi haram hukum ni. Sebab nanti orang tengok orang Islam ni seolah-olah macam berpecah. Tak boleh. Okey, boleh kan? Jelas eh? Macam mana? Yang kedua, contoh sembahyang sunat mutlak. Yang bawah tu ya. Baik, contohnya sembahyang sunat mutlak. Tahu sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat yang bila ada lapang saja sembahyang sunat. Dah habis duduk dalam masjid lama, sembahyang sunat 2 rakaat. Selain daripada kita sembahyang hajat, sembahyang duha, sembahyang witir, ada sunat mutlak ni sunat yang kita saja buat. Sembahyang sunat mutlak, bila kita dia 2 rakaat, kalau dia usolli sunnatan Allahu Akbar, jadi usolli sunnatan Allah bermaksud sunat lah, sunat mutlak. Jadi memang dah 2 rakaat. Bila masa duduk tahiyat akhir pada rakaat kedua tu, masa tu tengok macam ada masa lagi dan rasa kuat lagi, dia boleh tambah lagi 2 rakaat. Dia jadikan tahiyat akhir dia tu sebagai tahiyat awal. Kemudian dia bangun buat rakaat ketiga dan keempat. Masa nak bangun buat rakaat ketiga dan keempat tu, dia mesti pasang niat masa duduk tahiyat tu. Contoh duduk tahiyat akhir kan. Asyhadu la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dia dah lajak. Tiba-tiba dia niat, macam ada masa lagi. Boleh 2 rakaat lagi. So masa tu dia terus niat. Niat apa? Aku nak tambah lagi 2 rakaat sembahyang ini. Aku nak tambah lagi 2 rakaat sembahyang ini. Macam itulah. So dia dah sebut niat dalam dia punya tahiyat, dia terus bangun, dia teruskan solat dia. Tapi kalau dia tak ada niat masa tahiyat akhir tu untuk tambah 2 rakaat, dia saja-saja tambah, yang ini batal, tak boleh. Dia mesti kena ada niat untuk tambah. Okey, jelas? Sunat duha boleh. Duha boleh tambah. Tengah tahiyat akhir tu, kita niat nak tambah 2 rakaat lagi. Duha boleh 4 kan, 4 1 salam boleh. Tapi terbaiknya 2-2 lah solat sunat ni. Itu yang paling terbaik. Sebab meninggalkan sunat. Sunat ni kalau buat dapat pahala. Boleh? Hukum sunat mufaraqah. Sunat pula hukum mufaraqah. Maksudnya, situ dia beri pilihan. Dia nak mufaraqah pun boleh, tak mufaraqah pun boleh. Tapi kalau mufaraqah, hukum di sunat. Macam mana? Kalau tanya saya, daripada segi hukum dia sunat mufaraqah, lebih baik mufaraqah sebenarnya. Sebab sunat hukum. Dapat juga pahala jemaah. Apa?
dia dapat pahala jemaah. Sunat mufaraqah dia dapat pahala jemaah. Satu, wajib mufaraqah kalau imam meninggalkan rukun, dapat pahala jemaah. Kedua, sunat mufaraqah, imam meninggalkan sunat ab'ad, tahiyat awal, kunut, boleh mufaraqah, sunat mufaraqah. Tapi kalau ada yang nak memilih untuk tidak mufaraqah pun okey, sah, dapat pahala jemaah. Cuma sunat tu dia tak buat. Macam tu lah. Sembahyang sunat wuduk ni, yang afdalnya setelah sembahyang, setelah ambil wuduk terus. Dia tidak ada jarak masa yang lama. Di mana kita ambil wuduk, di situ kita sembahyang sunat wuduk. Itu paling afdal. Tapi kalau terlupa, tak apa, di masjid dia buat. Afdal lepas ambil terus buat. Okey, boleh faham 21 Ya. Ya. Dia ada dua keadaan. Sama ada nak sembahyang sendiri, ada satu lagi kaedah, dia kata ikut je pergerakan imam tanpa niat ikut imam. Ikut saja pergerakan imam. Bila imam rukuk, kita rukuk. Kita ikut pergerakan dia. Tapi kita tak berimamkan dia. Dan kedua, kita sembahyang sendiri bagi habis. Sebab apa bila ikut pergerakan imam tu? Supaya orang nampak kita ni tak keluar daripada saf. Sedangkan kita dah keluar daripada jemaah. Lepas tu mesti ada soalan pula. Habis Ustaz, kalau satu baris tu ada 10 orang, seorang yang mufaraqah, macam mana pula pahala saf dah seorang tu dah tak ikut jemaah. Baik. Fa inna taswiyatas sufu min tamamis salah. Merapatkan saf ini adalah sebahagian dari penyempurnaan solat. So tidaklah menggugurkan pahala jemaah, tidak merosakkan solat, so tak ada masalah. Secara zahirnya dapat pahala jemaah, secara zahirnya dapat pahala saf. Walaupun kita tak tahu salah seorang daripada kita ni, entah kan salah seorang daripada kita ni kencing tak basuh, wuduk tak ambil, mandi wajib tak reti, contohlah. Habis kalau dia sembahyang sebelah kita, kata sebelah kita ni tak tahu mandi wajib, agak-agak kita dapat pada saf tu. Takkan kita nak tanya seorang, jawatan kuasa pertanyaan, kau mandi wajib tak? Nak pasti dengan saf kita dapat pahala? Tak, dia tak perlu. So secara umumnya, kalau dia ada salah sikit tu, ya itu bukan kuasa kita tak? Bukan kuasa kita. Macam orang datang minta derma, kita bagi guna duit masjid. Manfaat tak duit masjid tu? Manfaat. Orang tu tipu, itu kan kuasa kita. Dia tipu dengan Allah Ta'ala. Dia tipu tak apa, kita bagi itu, pahala tetap berjalan. Dia tipu tu, kita dah buat kajian, dah tengok, dah tilik apa semua, memang dia layak. Rupanya dia tipu. Macam datang Masjid Azlam, minta tolonglah bagi berai apa semua. Kita orang parti kat CCTV jalan kaki, rupanya dia parking Toyota Camry kat ujung sana. Ya Allahu Akbar. Naik Toyota Camry, minta beras minyak. Dia datang kali kedua, kita orang tanya, naik Camry kan? Oh, tu dia kata, Camry ni kayangan, saya kata. Jual Camry tu, pakai kereta biasa pun okey. Duit tu buat makan. Kan? Contoh kan? Dia memberi kesan tu lebih tidak menimbulkan fitnah orang yang tak belajar di sekeliling kita. Kalau kita gerak seorang-seorang, orang sebelah kita, apa ni? Gerak dulu pada imam. Kalau orang yang tahu, dia tahu dia ni mesti niat mufaraqah. Contohlah, bila ada imam buat salah. Kalau seorang ni mufaraqah, orang ni pun tahu imam buat salah. Tapi dia tengok orang ni mufaraqah, dia tahu, oh sebab imam buat salah. Dia trace kesalahan imam, dia dapat. Dia boleh trace. Contoh kan, kalau imam tertinggal sujud, dia buat sekali je, ataupun imam tertinggal rukuk, dah habis Fatihah, baca surah, terus sujud, macam tu. So dah jelas memang dia tinggal. So nampak sebelah ni macam sembahyang sendiri, seorang yang tahu dia kata, dia ni mufaraqah.
Itu sebab kalau kita semayang sebelah, orang yang sebelah kita tu semayang sendiri, kan, semayang sendiri, pergerakan sendiri. Kalau orang yang tahu ada belajar, dia kata, oh dia ni mesti niat, dia mesti mufaraqah dan dia mungkin ada sebab. Dia nak pergi jumpa doktor ke, contohlah. Kita tahu kan. Sebab kita dah belajar. Jadi orang yang tak belajar ni yang berkata-kata. Sebab apa mufaraqah? Orang yang belajar, orang yang tak belajar yang tak reti. Tak ganggu. Dia tak ganggu. Tak ada ganggu. Kalau pergerakan orang lain, dia tak ganggu. Tapi Allah alam lah, kok ada orang yang ganggu pula. Dia rasa ganggu pergerakan. Sebab yang ganggu ni, yang tak boleh tu suara. Kalau pergerakan, sebagaimana dia tidak mengganggu kita, pergerakan dia tu terkena pada kita. Itu tak mengganggu lah. Walaupun dia gerak seorang-seorang, tidak mengganggu solat. 22. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyangnya. Ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar ia di antara muwafaqah dan musabaqah dan musawaqah. Makmum ni dia ikut imam, dia berlegar. Maksudnya berlegar ni, dia akan berada di ruang lingkup antara muwafaqah dan musabaqah dan musawaqah. Dan erti musabaqah itu ialah mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Dan erti musawaqah ialah menyertai serentak perbuatan atau perkataan makmum dengan perbuatan dan perkataan imamnya. Manakala erti muwafaqah pula ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum. Dan mutaakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Maksudnya apa? Kalau musabaqah, dia gerak dulu pada imam. Sah tak gerak dulu pada imam? Saya nak ajar cara jawab hukum. Dia tanya soalan, sah tak gerak dulu pada imam? Agak-agak apa jawapan? Kalau seseorang itu tergerak satu rukun dahulu pada imam, sah ke tak sah? Dia ada dua jawapan. Sah sekiranya sah dia tiga. Pertama, sah sekiranya tersilap. Dia keliru dengan takbir imam. Tiba-tiba dia tengok, imam, aku dah terlajak satu rukun pada imam. Sah sekiranya tersilap. Kedua, sah sekiranya apa? Macam dah dengar suara tu. Sah sekiranya dia niat mufaraqah. Betul tu. Sah sekiranya dia niat Yang ketiga, tak sah. Maksudnya sah ni ada dua. Sah tu ada dua. Yang pertama, sekiranya tersilap. Yang kedua, sekiranya niat mufaraqah. Yang ketiga, tak sah sengaja. Yang kedua, tak sah sekiranya tidak niat mufaraqah. Betul. Yang pertama, tersilap, tidak sengaja. Contoh, imam dia dengar takbir. Rupanya bukan takbir imam, takbir orang belakang kuat sangat, dia pergi rukuk. Sebenarnya bukan imam tak rukuk lagi. Dia dengar macam Allahu Akbar. Ingat imam, rupanya makmum belakang yang rukuk.
Makmum belakang punya suara. So dia dengar dia rukuk. Rukuk pun tersilap. Bila tersilap, dia kena tunggu dalam rukuk dia. Sampai imam tak sampai dalam rukuk. Macam mana? Aha. Sama. Kita ingat imam dah bangun, tapi imam belum bangun lagi. Sama. Itu dalam kategori tersilap. Kita stay pada rukun yang kita bangun tu. Contoh. Pada rakaat pertama, kita dengar macam takbir imam. Untuk bangun rakaat kedua, kita bangun, kita qiyam. Rupanya imam tengah sujud lagi. Kita stay pada rakaat, kita stay pada rukun yang kita tersilap. Macam tu dalam bab qiyam lah. Jadi kita stay pada rukun itu sampai makmum masuk, imam masuk balik. Terus je bangun. Jangan sujud balik. Tak payah sujud balik. Kalau kita terangkat, jangan sujud balik. Kita duduk di posisi mana? Kalau sujud batal. Dia akan jadi 3 kali sujud pula. Tapi kalau dia dua keadaan, sama ada nak qiyam terus atau dia duduk istirahah kat situ sampai dapat imam balik. Duduk istirahah macam duduk tahiyat. Ditunggu imam dalam tahiyat tu. Kalau imam bangun pada rakaat kedua, dia terus ikut imam bangun pada rakaat kedua. Dua cara dia. Boleh ya? Baik, jadi yang terbaiknya adalah muwafaqah, iaitu ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum. Imam gerak dulu baru makmum gerak, dan mutaakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Makmum dia gerak kemudian daripada imam. Imam gerak dulu pada makmum. Dan hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira mendapati ia makmum akan imam pada rukun itu. Dan inilah makna perkataan Kitabul Minhaj. Wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang dengan bahawa mutaakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya. Apa maksud mutaakhirkan ni? Dia kemudian gerak. Tu dia kata hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira mendapat ia makmum akan imam pada rukun itu. Itu sebab solat jemaah ni yang terbaik, makmum ni dia follow imam dia, dan dia cantiknya dia sempat dengan imam pada sesuatu rukun. Contoh, imam qiyam, imam rukuk, kita rukuk, imam i'tidal, kita i'tidal. Satu kali lagi, imam qiyam, imam rukuk, imam i'tidal. Bila imam i'tidal, barulah kita rukuk. Ayat ini nampak tak cantik sebab kita tak bersama dengan imam dalam perbuatan rukun. Sebab imam pun kalau nak semua jemaah ikut perbuatan rukun dia tu, dia mesti kena bacaannya tak laju. Kalau bacaan surahnya laju dan pendek, menyebabkan jemaah ramai yang tak boleh habiskan surah Fatihah. So dia kena ra'ikan benda tu, supaya bila dia gerak, jemaah pun akan bergerak. Itu antara yang paling baik. Seperti mana perbuatan sahabat-sahabat Nabi SAW sembahyang di belakang Nabi, sembahyang di belakang Rasulullah, ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka kerana sujud sehingga mereka melihat Rasulullah SAW masuk sujud. Dan demikianlah pada rukun-rukun yang lain. Boleh jelas? Jadi maknanya bila imam bergerak, kita bergerak. Jangan kita tunggu lama.
dekat sesuatu rukun. Jangan kita miss jauh dengan imam pada sesuatu rukun. Itu tak apa cantik lah. Okey, boleh Ada soalan? Huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Orang yang sembahyang berjemaah tidak simpang ia daripada 3 bahagian. Oh, tidak simpang ia, mak. Tidak lari ia. Tidak simpang, tidak lari. Ataupun tidak jauh ia. Tidak menyimpang, tidak jauh. Simpang ni maksud tidak menyimpang, tidak jauh lah. Itu yang bila wal-iyazubillah kan. Oh ya Allah, minta simpang malaikat 44. Minta jauh kan. Simpang ni jauh kan. Wallahualam. Saya tak tahu apa istilah. Saya nak cuba cari tu. Kenapa istilah malaikat 44? Mesti ada sebab. Saya pun tak tahu lah sebab apa. Saya tak kaji lagi sebab apa perkataan dia kadang perkataan tu ada sebab kan. Saja ceritalah guru bahasa Melayu ramai ni. Cikgu bahasa Melayu ramai. Saya belajar falsafah dengan Dr. Ustaz Rais Adnan di USAS. Dia banyak ajar peribahasa, dia minat bahasa Melayu. Yang kurik itu kundi yang merah itu dia bukan saga punya, dia panggil saga. Kalau saga tak betul kan. Istilah namanya adalah saga. Kalau orang yang acuh tak acuh ni, dia panggil ibarat melepaskan batuk di tangga kan. Bukan batuk tu maksudnya batuk. Punya batuk ni bahasa Jawa punya. Burung kan. Jadi orang dulu rumah tinggi, tempayan kat bawah, tempayan tu apa ni cucuran atap kan. Kan ada bila atap sambung, ada zinc tu pergi masuk dalam tempayan. Lepas tu orang dulu ingat arwah apa rumah dia macam tu. Dia letak tempurung yang ada senduk tu. Cebok, tapi dia pakai tempurung, dia tak pakai cebok, dia mesti tempurung tu. Lepas tu apa saya ada buat tali gantung dekat tiang nak naik rumah. Ambil, itu dia panggil batuk. Ambil batuk tu, bukan siram kaki di atas, di bawah, di atas. Nak naik tangga yang akhir tu, siram kat atas tu, tangga kayu, ingat? Lepas tu habis tu apa? Lempar je. Lempar tu ibarat melepaskan batuk di tangga tu, maksudnya acuh tak acuh. Kadang-kadang lempar terkeluar, karang lah ambil. Tu maknanya. Bukan pagar lah. Dia pegar kan. Tu indahnya bahasa Melayu ni. Saya nak cari simpang malaikat perempat. Ataupun kita sama-sama carilah. Minggu depan kita tengok apa maksud dia. Okey. Orang yang sembahyang jemaah tidak simpang ia, tidak jauh ia daripada 3 bahagian ini. Pertama, muwafaqah. Kedua, musabaqah. Ketiga, musawaqah. Maka musabaqah itu mendahului. Saya baca lah sebab kita dah faham dah makna dia kan. Maka musabaqah itu iaitu mendahului gerak sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam. Makmum dulu pada imam. Dan musawaqah iaitu serentak gerak sembahyang makmum dengan gerak sembahyang imam. Manakala muwafaqah iaitu gerak perbuatan sembahyang imam mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum. Ini yang kita nak. Dan mutaakhirkan gerak, maksudnya melewatkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imamnya. Maksud makmum gerak lewat pada imam, imam gerak dulu. Dengan sekira-kiranya makmum sempat mendapati rukun yang mana imam lakukan itu. Sekira-kiranya maksudnya imam rukuk, dia rukuk. Imam i'tidal, dia i'tidal. Seperti yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka sembahyang di belakang Nabi SAW. Dan 3... Okey, selesai. Okey, bila ya SAW buat garis itu. Itu dah habis point.
Boleh faham ya? Musawaqah, musabaqah, muwafaqah. Sebentar. Dan 3 bahagian itu dalamnya haram, membatalkan sembahyang, hukumnya seperti mendahului imam akan dengan 2 rukun. Dan 3 bahagian itu ada di antaranya haram dan membatalkan sembahyang. Okey. Di antara 3 ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang haram membatalkan sembahyang ni apa dia? Antara 3 tu dalam bab musabaqah. Apa dia? Dia kata dan 3 bahagian itu ada di antara 3 bahagian tu. Musawaqah, musabaqah, muwafaqah ni. Ya, dia kata ada antaranya hukumnya haram dan membatalkan sembahyang. Seperti mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Nampak? Kalau 2 rukun terus tak boleh, batal. Itu sebab bila terlajak 1 rukun, cukup sekadar 1 rukunnya. Stay lah kita pada rukun tu. Jangan kita lajak lagi pada rukun yang lain. Kalau lajak pada rukun yang lain, batal. Dia tak boleh terlajak sehingga 2 rukun. Yang ini tak sengaja pun batal. Kalau sengaja 1 batal pergerakan. Kalau tak sengaja 2 pun batal. Dia tak sengaja tu 1 je. Saya memang tulis. Saya memang dia kena kelaskan. Dia kerana dia sambung kan. Tu tak faham. Dia terjemahan klasik daripada bahasa asal Arab. Contoh. Tes. Ni lain macam mic dia. Mic baru Contoh. Sajalah kongsi bahasa Arab punya ayat. Daraba Zaidun Umaran. Atau Umran. Atau Amran. Daraba Zaidun Amran, telah pukul si Zaid akan Umar. Ni bahasa terjemahan klasik. Telah pukul si Zaid akan si Umar. Sebenarnya Umar pukul Zaid. Zaid pukul Umar. Zaid pukul Umar. Tapi kalau bahasa klasik, telah pukul si Zaid akan Umar. So gitulah. Dia terjemahan klasik. Doakan. Saya dengan Ustaz Ashraf Ismail, kami tengah nak transformkan buku ni. Nak buat bahasa, nak buat inovasi sikit lah. Saya dengan Ustaz Ashraf Ismail, kita orang ada bincang. Kami 2 akan buat. Maksudnya kita tanpa menghilangkan teks asal. Teks asal ada, di bawah tu kita buat poin-poin huraian, saya nak pecahkan. Saya dah bincang Ustaz Ashraf, dia ada dekat Mesir kan. Balik Mesir tu kita orang nak buat. InsyaAllah nak mudah kan. Tapi ada bahasa-bahasa yang susah. Dan insyaAllah kami cuba dapatkan poin-poin baru tu, kita orang ambil pada kitab-kitab Arab. Kelemahan buku ni satu, dia sandaran dia tak banyak. So kita nak bagi kuat, tapi buku ni betul ada bahasa Arabnya, tapi sandaran dia tak kuat. Dia nak ada satu footnote di bawah supaya rujukannya ini. Itu yang kita nak buat, insyaAllah. Itu sebab saya masa mula-mula ngajar kitab ni, ada yang bab yang saya tinggalkan. Minggu depan saya terangkan. Sebab saya nak kelas kan. Ada. Kita kena keluar satu-satu. Okey. Boleh InsyaAllah. So ni tu kelaskan. Dan tu dah masuk bab lain. Kalau kan ketika mereka sembahyang di belakang Nabi SAW. Dah. Lepas tu dan tu dah masuk bab lain. Dan 3 bahagian itu, ni cerita bab hukum pula. Dia ada bahagian lain. Okey. Dan 3 bahagian itu ada di antaranya haram dan membatalkan sembahyang.
Hukumnya seperti mendahului imam akan makmum dengan 2 rukun. Ya. Dengan 2 rukun. Saya ada kelas. Saya ada kelas jap. Saya ada kelas jap. Kasih kau balik. Okey. Okey. Baik, selesai. Kalau terlajak 2 rukun maka batal. Tak, pendek pun sama. Maksud 2 rukun macam mana? Imam qiyam, dia dengar Allahu Akbar tu, dia turun rukuk. Kalau dia rukuk, dia kena stay sini. Kalau dia terus bangun Sami Allah Mahamidah, dia dah terlajak 2 rukun. Kalau 2 rukun ni batal. So dia kena buat apa? Dia kena rukuk sampai imam rukuk, baru dia ikut imam balik. Dia tak boleh lajak 2 rukun. 2 rukun batal. Okey. Dan di antara haram hukumnya pula, tetapi tidak batas mayang. Tadi haram batal. Pertama, hukum haram batal. Kedua, hukum haram tak batal. Apa dia? Seperti mendahului ia akan imam dengan 1 rukun. Kalau mendahului 2 rukun, batal. Kalau mendahului 1 rukun, tak batal. Itu maknanya. Haram ni maksud tak boleh. Okey. Cerita bab haram dalam hal ni. Dia bukan haram berdosa macam makan babi tu. Dia kita haram ni maksud perbuatan tu tak boleh. Itulah makna. Baik. Dalam hal ni kalau buat kejap dalam hal ni kalau buat haram tu bukan makna berdosa. Maknanya kalau dalam bab solat, dia sama ada sah atau batal. Tu je. Tu kena faham. Dia sama ada sah atau batal. Berdosa tak? Dia tak dosa. Dah habis tu, aku buat macam ni lah. Okey. Jadi maknanya selagi mana berdosa tu tak bila solat tu batal, dia tak buat balik, maknanya dia tak lakukan solat itu yang dikekal berdosa sebab dia masih tinggalkan solat tu. Tapi perbuatan yang dia buat tu bukan berdosa. Dia sah atau batal. Kita nak buat hukum. Okay, faham? Walaupun dia sebut haram. Haram ni macam haram makan babi ke? Tak, okay. Haram makan babi berdosa. Yang ni haram terbuat, tapi buat tak berdosa. Dia batal je. Okey, soalan tadi. Imam. Okey. Sebelum saya jawab soalan tu. Banyak dia punya penjelasan dia. Saya nak habiskan sikit lagi, saya nak jawab soalan makcik kejap. Tapi bang, soalan ni saya akan bagi tahu. Dia ada 2 jenis manusia, 2 jenis jemaah. Kau saya jawab. Boleh Saya simpan. Baik. Yang kedua ni, dan di antara haram hukumnya tetapi tidak batas sembahyang seperti mendahului ia akan imam dengan 1 rukun yang bukan takbiratul ihram dan salam dengan syarat tidak berniat berputuskan qudwah dan ia masih tunggu di tempatnya. Ini lebih kepada tersilap lah. Tersilap tu memang tak boleh buat perkara tu. Tapi bila tersilap dengan syarat tunggu tempat tu. Tapi tidak berniat untuk putuskan. Saya dah terang tadi dah. Yang masa kita kata terlajak 1 rukun. Itu tak apa. Tak batal solat.
Seperti mendahului ia dengan rukuk selepas imam baca Fatihah. Dah baca Fatihah dia terus rukuk, rupanya imam tak rukuk lagi. Ataupun dengan sujud selepas i'tidal. Dan i'tidal dia terus sujud, tapi imam tak sujud lagi. Dan tetapi luput ia pahala jemaah. Pahala jemaah luput tang situ je. Tang pahala jemaah, tang rukuk itu yang tak dapat. Ingat ya, kalau kita salah pada satu rukun yang kita buat ni, dia tak dapat pahala jemaah ketika itu. Bukan maknanya tak dapat langsung pahala jemaah yang lain. Yang itu dia tak dapat. Potong satu lah. 100 dia 99. Dia 26. Sifirnya begitulah. Tapi wallahualam lah kan. Tapi macam tu lah. Bukan makna, poin nak bagi ingat, nak bagi terfaham, bukan maknanya terlajak satu rukun tu habis pahala jemaah semua. Tak. Dia pada part itu je. Dia pada part itu. Okay. Selagi ada waktu, Imam Ghazali kata tak payah qada. Ni adat je lah. Adaan. Imam Ghazali sebut. Okey. Dah selesai bab itu. Dan di antaranya makruh dan luput ia pada jemaah, iaitu musawaqah. Serentak dengan imam. Makruh hukumnya hilang pada jemaah dengan perbuatan imam. Maksudnya dia serentak dengan perbuatan imam. Dan di antara sunat hukumnya dan dapat fadilah jemaah dengan semula, iaitu 27 atau 25 darajat, dan iaitu kaifiat sembahyang jemaah yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa kaedahnya? Sembahyang secara muwafaqah, itu yang dapat pahala. Kalau sembahyang secara musabaqah, tak dapat pahala jemaah time situ. Atau musawaqah, makruh, tak dapat pahala jemaah. Maksudnya ialah musawaqah. Baik. Takbiratul ihram, contoh. Dia mendahului imam pada satu rukun. Sah tak sah? Sah sekiranya tersilap. Saja tak sah. Okey. Tak tersilap. Tu Allah silap. Bila tersilap, dia tunggu di situ. Perbuatan tu salah. Sebab gerak dulu pada imam. Baik. Kalau dia angkat takbiratul ihram dulu pada imam, macam mana? Dia memang confirm tak sah. Sebab dia masuk dulu solat tu daripada imam. Itu confirm. Yang itu confirm tak sah. Okey, respon soalan tadi. Kalau imam baca cepat, makmum baca lambat. Makmum lambat ni disebabkan memang makmum ni penyakitnya memang lambat. Semua lambat. Bangun lambat. Pergi kerja lambat. Memang dia lambat. Jadi doktor hukumkan dia ni orang yang lambat. Tapi kalau dia memang semula jadi memang lambat bacaannya apa semua memang lambat. Kalau imam itu gerak awal, imam tu laju, ataupun imam ni dia laju macam biasa. Ini cerita macam biasa, imam tu macam biasa dia punya pergerakan, tapi makmum ni memang semula jadi lambat. Maka dia tidak mengikut kaedah 3 rukun fi'li tu, tak ada. Maknanya kalau imam tu dah bangun pada rakaat kedua, dia masih boleh rukuk, dia boleh rukuk bila-bila masa saja dia nak rukuk. Imam bangun rakaat kedua baru dia rukuk, baru dia i'tidal, baru dia sujud, duduk antara dua sujud, dia sujud, kemudian dia bangun rakaat kedua. Imam tengah baca surah. Maksudnya dia punya lama kan. Dia bangun rakaat kedua, imam baca surah. Tiba-tiba masa dia bangun Allahu Akbar, imam membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh imam berrukuk. Dalam rakaat kedua ni dia boleh terus rukuk tanpa menghabiskan Fatihah dia, sebab keuzuran dia tu imam menanggung Fatihah dia. Gitu. Tapi yang first tadi imam tak tanggung.
Sebab dia muwafiq. First tadi dia kena habiskan. Second, rakaat kedua ni, imam tanggung Fatihah dia. Sebab dia kategorikan masbuk, sebab dia bangun qiyam ketika imam baca surah nak habis dah. Dengan syarat dia mesti habiskan rukun qauli Fatihah tu yang tak ada sunat. Maksud tak ada auzubillah, tak ada bismillah. Okey, faham jelas? Boleh baca sekali je, tak perlu 3 kali. Subhana rabbil azim bihamdih, sami Allahu liman hamidah, rabbana hamd. Allahu akbar, subhana rabbil a'la bihamdih, Allahu akbar, rabbi fili wa hamni wajibun. Boleh? Sekali je. Okey, itu respon pada orang yang lambat. Tapi kalau orang yang cepat, orang yang imam tu biasa dan dia ada lambat sikit-sikit yang bukan keuzuran, yang itu dia jangan lebih pada 3 rukun fi'li. Maknanya dia mesti rukuk sebelum imam sujud yang kedua. Kalau dia tak rukuk juga, maka dia tak dapatlah rakaat itu. Itu dia punya kurang dia. Okey, boleh tak sempat. Itu 3 rukun fi'li. Jangan lebih 3 rukun fi'li. Sebab dia tak baca jahar kan. Jangan lebih 3 rukun fi'li. Okey, ada soalan? (24) Wajib makmum mendahului imam. Saya kata, kadang-kadang wajib bagi makmum mendahului imam, iaitu seperti masalah apabila imam duduk bukan pada tempat dia. Contoh, rakaat ketiga imam duduk tahiyat akhir pada sembahyang zuhur. Makmum sedar imam tu salah. Makmum ni bangun pada rakaat keempat, dia qiyam dan ditegur imam tu. Dan makmum yang nak tegur imam tu, pastikan posisi dia betul, supaya imam tu boleh tengok, dia boleh toleh belakang bahawa imam tu sedar dia silap. Kalau dia tak toleh, kalau dia toleh belakang tengok makmum tegur subhanallah, tapi makmum yang tegur tu duduk, dia tak ada sign, tak ada petunjuk pada imam ni. Kalau imam ni dia boleh toleh belakang sikit, dia tengok makmum ni bangun, maknanya dia mesti ada kecacatan pada rakaat dia, kurang rakaat ke. Macam tu, dia kena rasa gitu. Macam mana? Oh, pada rakaat terakhir, makmum boleh untuk tidak niat mufaraqah kalau ternampak taib. Nanti ada sampai perbahasan. Baik, nak cerita yang tadi tu pasal lupa imam ni. Boleh tak imam ni diteruskan dengan keyakinan dia? Dia yakin yang dia betul. Tegur lah macam mana pun. Macam mana makmum nak selesaikan masalah ni? Tadi kita tegur subhanallah kan. Makmum dia still berdiri, qiyam. Makmum still qiyam kan. Tegur subhanallah, tapi imam tu dia tak nak patah balik. Tengok bergayanya macam imam ni tak ada harapan ni.
Nak bersama dengan kita semula. Nampak gaya macam sesat jauh ni. Kita nak buat apa? Bila kita bangun, berapa lama kita nak tunggu? Baik, di sini kita jangan niat mufaraqah lagi. Hatta sehingga imam bagi salam pun jangan niat mufaraqah lagi sebenarnya. Sebab apa? Barangkali imam tu boleh masuk balik dalam solat. Dia ada satu keadaan. Keadaan kedua pula, dia boleh niat mufaraqah. Tapi bila masa nak niat mufaraqah? Maksudnya adalah lebih kurang satu surah Al-Fatihah. Tengok tegur pun tak mari juga. Kita akan ada satu surah Fatihah dan kita terus niat mufaraqah untuk kerjakan sendiri. Sebab apa kena niat mufaraqah juga walaupun imam tu salah? Takut imam tu masuk balik. Kalau imam tu masuk balik, kita niat mufaraqah, kita tak ikut dah. Sebab kita niat mufaraqah. Takut dia sedar kita tegur subhanallah. Sebab tegur subhanallah tu bagi dia masa. Kok dia fikir balik, dia boleh patah balik. Jangan kita terus niat mufaraqah. Awak ini orang berilmu. Dia tahu nak macam nak selesai. Ya? Boleh ya? Ada soalan? Malas tegur. Dia bukan malas tegur. Dia tak tahu aku betul ke imam betul. Dia selalu jadi gitu. Siapa yang waswas ni? Imam betul ke kita yang imam salah, kita salah? Dia sebenarnya bukan malas tegur. Kita memang nak tegur. Sama kalau imam baca surah salah kan. Tengok orang tak tegur. Surah keempat pun tegur juga. Nak cerita dia apa dia tegur. Tapi ceritanya bukan nak kata tak mau tegur. Takut salah tegur. Banyak jadi gitu. Sebab kita ada ilmu macam ni kan. Takut salah tegur pertama. Yang kedua, tak reti nak tegur. Itu pun ada juga. Macam saya jadi imam tarawih di kampung saya. Kampung saya Kampung Tanjung, Semampulan, yang nak pergi Cameron Highland kan. Lepas jambatan bomba, Semampulan pergi Cameron, lepas jambatan sungai tu kampung saya tu. Satu kampung ada Petronas tu. Surau tu, surau saya kecil-kecil lah. Saya pengungsi surau tu, tahun 5 lantik. Saya duduk Kelebang, mak saya duduk situ. Tapi 5 ndak saya pengungsi. Pengungsi bayangan je lah. Kita duduk luar. Senang ustaz pengungsi buat keputusan senang. Orang jabatan memang tu tak apalah, saya pengungsi. Saya memang terawih. Masa terawih tahun 2 tahun lepas kot, saya sibuk sangat. Program sampai pagi sampai malam dengan tadarus, dengan khatam Quran lah apa. Lepas tu terawih tu saya penat. Saya buat first terawih 2 rakaat pertama. Dah habis tahiyat tu, saya bangun buat rakaat ketiga. Saya bangun, kata, pasal apa dia? Depan tu ada cermin tu, almari, kabinet, buku kitab. Saya tengok celah cermin, semua orang duduk. Lima ni kenapa tak bangun? Saya ingat solat isyak. Saya teringat solat isyak. Padahal dah solat isyak dah, tapi punya penat sampai teringat solat isyak. Pasal apa dia ni tak bangun? Nanti tengok celah cermin tak bangun. Lepas tu tegur pun tidak. Saya kata, aku silap, siapa salah ni? Baru saya sedar, ya Allah, tarawih. Saya ingat solat isyak. Saya duduk, saya bagi salam. Saya tak buat susawi. Saya bagi salam. Dia pun fadlan minallah. Kejap. Saya pusing sedih. Saya kata kenapa tak tegur saya? Soalan saya itu dulu. Depa betul dah. Sebab apa? Depa tak bangun. Saya seorang bangun. Masa saya tengok, depa tak tegur subhanallah, tapi saya seorang qiyam. Tapi semua tak bangun. Saya kata, duduk tu dah betul dah. Tapi kenapa tak tegur saya? Kebetulan situ ada 2 orang ustaz. Yang ustaz tu ada seorang ustaz, seorang ustaz. Seorang tu adik dia. Dan ustaz ni mengajar merata Perak. Tu dia kata apa? Kami tegur dalam hati je. Saya punya geram jawapan tu. Padahal ustaz tu duduk juga. Tegur dalam hati. Ingat main cakap hati je kita. Tak. Saya terus decide ustaz tak ada ilmu. Serius saya cakap. Terus saya cakap, dia tak ada ilmu dalam bahan. Saya hilang respect kat dia. Saya terus terlintas betul dia pun duduk.
Sebab tak ada seorang yang berdiri. Tak ada siapa yang berdiri. Artinya imam ni, macam saya kan, bila saya tengok, kebetulan ada amari cermin depan tu, bila saya berdiri, saya tengok semua orang duduk, dan saya rasa, saya tengok, saya jeling tengok semua orang duduk. So apa rasa saya? Saya salah kan apa salah? Memang saya lah salah, sebab saya buat seorang. Apa saya buat? Bila tindakan begini, kita duduk terus. Saya duduk terus. Record balik. Sebab apa? Sebab apa? Oh, semain tarawih bukan isyak. Itu silap. Lepas tu saya duduk. Ini memang saya ingat semain isyak. Sebab saya buat tahiyat akhir. Lainlah saya bangun terus rakaat ketiga tu saya ingat rakaat kedua. Itu beza. Itu keliru. Ni saya buat tahiyat akhir. Bukan saya tak buat. Lepas tu yang syok jawapan ustaz tu, saya tegur dalam hati. Hilang respect saya. Itu bukannya tak kerti tegur. Itu memang tidak ada ilmu. Macam mana? Tak, dia pun tunggu saya. Dia pun tak bagi salam. That pointnya bila jemaah tak tegur, imam tak tahu dia silap. Imam tak tahu dia silap. Dan saya qiyam rakaat ketiga tu, saya tak baca apa-apa. Saya senyap je. Maknanya saya ingat rakaat ketiga. Baik, itu sebab jemaah, kalau dia ada ilmu, dia terus. Dia sebenarnya dia ada dua keadaan. Saya pernah juga imam saya tersilap. Dia bangun rakaat kelima. Tapi saya ingat, saya dah follow. Bila kita follow, kita terus tegur subhanallah. Bila dia bangun rakaat kelima, waktu tu kita ada yakin. Subhanallah. Dia akan ada tak ada rasa yakin. Bila imam bangun, kita tengok imam bangun, kita nak bila tu dah tu. Bila ada seorang yang ingat tu, subhanallah, dia ada saat yang kita akan ingat. Tegur subhanallah. Dah. Ya. Tu kaedah. Tak betul. Oh, maksudnya kita tegur, imam tak salah, kita yang salah. Kita yang salah maknanya di banner kita yang tak yakin. So kita kena ikut kaedah keyakinan kita pula. Imam dah bagi salam. Contoh kita 3-4. Tengok imam bagi salam. Imam ni salah ni. Sepatutnya sekarang ni rakaat ketiga. Macam mana buat? Kita sendiri yang kena buat kaedah yakin sikit, tak yakin banyak. Dalam kitab, dalam buku ni semua ada sebut. Kalau kita syak, kita tak boleh ajak imam tu syak sekali dengan kita. Faham? Kalau kita rasa syak, was-was pada rakaat kita punya solat, kita tak boleh heret imam tu syak sekali dengan kita. Itu dia, ada satu bab dia kata, tak boleh kita bina zon. Zon makmum tak boleh bina di atas zon imam, tak boleh. Syak kita je. Nanti sampai pada bab tu. Wallahualam. Dia lepas. Dia akan terdiri. Boleh? Dia boleh yakin terdiri dia. Dia boleh yakin terdiri. Ataupun yang pertama, dia teruskan tu, yang pertama dia yakin terdiri dia. Yang kedua, dia tak kerti nak buat macam mana. Saya tak nampak dia bina atas yakin dia. Banyak imam bila ditegur subhanallah, imam tu gabra. Aku nak buat apa ya? Macam mana? Imam tak ada ilmu. Saya banyak jumpa yang tu sebenarnya. Sebab apa saya banyak jumpa yang ni? Dah habis solat, dah bersalam-salam, buat pengumuman, minta maaf, sebenarnya imam tadi kurang rakaat, 3 rakaat. Banyak jadi gitu. Dia umum dah habis solat. Dia tak reti nak handle waktu solat. Imam bukan lalai. Imam tak belajar. Tengoklah yang ada Imam Razak je dalam kuliah ni. Contoh kan. Imam tak belajar. Dan imam lain tu maksudnya belajar. Tapi nak ceritanya, betul, imam makmum ni tak semua, dia banyak jemaah yang belajar. Saya di Masjid Azlan tu, imam tak belajar. Imam saya tu tak pergi kelas fiqh saya kat bawah tu. Ada sekali imam saya tersilap. Jemaah ngadu, ustaz, malam tadi imam ni, saya tanya jemaah buat apa? Kami ikut apa yang kita belajar. Imam jadi selaru. Sebab apa imam tak belajar? Dah habis saya panggil imam. Saya tegur dia. Betul tak? Betul. Saya dah tak reti nak buat apa ustaz. Itu sebab tak belajar saya kata. Itu je alasan. Tak ni. Imam kena belajar. Sebab ini memang imam kena tahu.
Wallahu a'lam. Okey. Okey ya. InsyaAllah minggu depan kita jumpa. Ada soalan lagi? Okey, saya nak iklan juga. Umrah ni ada 8 lagi seat kosong. Saya buat 2 bas. Siapa nak boleh jumpa lah. Tapi kalau nak kena partner kan, 2 ke, 3 ke, 4 ke, cari rakan sebilik.